الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا ولو شربة ماء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah yang saya hormati para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah dengan limpah kurnia taufik dan hidayah daripada Allah dapat kita berjemaah pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita pada waktu gelap datang ke rumah Allah, kita dikurniakan cahaya yang terang benderang pada hari akhirat. Binurit tam, kata Nabi SAW, cahaya yang sempurna. Dan cahaya ini hanya orang Islam sahaja ada, yang benar-benar beriman akan dapat cahaya. Manakala orang munafik tak dikurniakan cahaya langsung, mereka tidak akan dapat cahaya. Bahkan mereka berharap daripada cahaya orang beriman. Di akhirat kelak orang munafik akan kejar orang yang beriman, minta cahaya. Maka sebab tu cara nak dapat cahaya itu dekat akhirat, salah satunya datang berjemaah waktu gelap. Maghrib, isyak, subuh jangan tinggal. Mereka yang istiqamah insya-Allah dikurniakan cahaya. Para jemaah yang saya hormati, minta maaf saya pun tak pasti, tak ada sebenarnya. Saya ingatkan ada, tak ada maklumat sampai kepada saya. Jadi atas kekosongan itu diharap jemaah okey-okey sahajalah ya. Jadi malam ni saya sambung hadis Nabi SAW daripada kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih. Hadis berkaitan tentang yakin dan tawakkul, yang ini bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr as-Siddiq Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'b bin Sa'd bin Taym bin Marrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin al-Qurashi at-Tamimi radhiyallahu anhu wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabatan radhiyallahu anhum qala نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما متفق عليه. Hadis ni riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar. Semalam saya dah cerita pasal Abu Bakar yang dikena belasah tu, Utbah bin Rabi'ah. Yang hari ni cerita hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar sendiri. Sayyidina Abu Bakar nama dia Abdullah, sebagaimana saya beritahu semalam juga, Abdullah bin Uthman. Tapi yang saya sebut panjang-panjang tadi nama keturunan dia. Jadi saya baca juga sebab telah ditulis oleh perawi hadis. Nama sebenar Sayyidina Abu Bakar ialah Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurashi at-Taimi. Ini keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan keturunan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu pada kalimah yang bernama saya lupa bernama Ka'ab ataupun Murrah ni, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Susu galo dia bertemu dengan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhati keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti akan jumpa perkataan
Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas. Itu nama keturunan Nabi SAW. Akan ada jumpa tengah-tengah tu nama lelaki Murrah. Murrah maknanya dia jauh, bukan moyang lagi. Saya tak nak panggil apalah, atas dah moyang lagi. Apa dia panggil apa? Kalau moyang atas moyang lagi, tak paling tinggi moyang lagi tu. Uning-uning. Jadi bertemunya perkataan Murrah tu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Sayyidina Abu Bakar ada kena mengena dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kenanya jauh sangat. Dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dialah orang pertama yang dilaqabkan dengan perkataan As-Siddiq. Semalam saya cerita mengenai kenapa dia diberi gelaran As-Siddiq. Sebab dialah orang yang membenarkan Nabi ketika mana orang semua tak percaya kepada Nabi. Dan dialah orang pertama yang beriman kepada Nabi di kalangan lelaki dewasa. Ramai-ramai itu semua tak percaya pada Nabi, tapi dia sudi beriman dengan Nabi dan menjadi kawan rapat Nabi SAW. Kemudian juga sebenarnya dia ada satu gelaran yang lain selain pada As-Siddiq. Tapi gelaran yang satu ni kurang digunakan, iaitu gelaran bernama Atiq. Ain ta yaqah, Atiq. Atiq ni bermakna daripada perkataan ataqah, yakni bermakna cantik, handsome. Yang pertama ada orang kata sebab dia muka handsome. Sayyidina Abu Bakar ni wajah handsome. Ada kata bukan wajah dia handsome, tapi sebab keturunan dia keturunan baik-baik belaka. Dia sampai ke moyang dia semua orang baik-baik belaka. Ini pun salah satu. Ada pula kata dinamakan Atiq, sebenarnya asal ceritanya mak dia. Mak dia yang bernama Ummul Khair, ataupun nama asalnya Salma binti Sakhar. Mak dia ni tak pernah dapat anak yang hidup. Maksudnya dapat anak bersalin, tapi tak berapa lama meninggal. Ini ditakdirkan oleh Allah. Maka suatu hari ditakdirkan oleh Allah, dapatlah dia anak. Anak tu lepas dia lahir, dapat bersalin, dia terus bawa anak tu pergi Kaabah. Sampai je ke Kaabah, dia kata pada Kaabah tu, Allahumma haza atikuka. Ya Allah, ini adalah hamba-Mu yang dibebaskan. Maksudnya dia nak beritahu, inilah kurniaanmu kepada aku, sekarang aku serah padamu. Maknanya dia suka sangat anak tu dapat, dan dia berharap anak tu hidup lama. Sungguh lah. Memang sesudah itu Sayyidina Abu Bakar bukan hanya hidup lama, jadi khalifah lagi dalam Islam. Itu salah satu pendapat lah. Ada pula kata bukan, dinamakan Atiq kerana Allah membebaskan Sayyidina Abu Bakar daripada api neraka. Ini sebagaimana masyhur Sayyidina Abu Bakar ni, di antara amalan yang semua pintu neraka dia boleh tutup. Sayyidina Abu Bakar cakap ni pintu apa, semua dia boleh tutup. Kerana semua amal dia dapat buat. Amal puasa dapat buat, amal tolong orang dapat buat, amal semayang bangun malam dapat buat, semua amal dapat buat. Maka semua pintu boleh tutup. Ini kelebihan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu cerita mengenai sedikitlah mengenai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia lah satu-satunya keluarga yang masuk Islam. Dia, mak bapak dia semua masuk Islam. Cuma mak ayah dia lambat masuk Islam, diriwayatkan pada tahun 8 Hijrah, selepas peristiwa Fatah Mekah. Kemudian juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni antara orang yang banyak kelebihan dia, yang mana tak ada orang boleh menandingi kelebihan beliau. Salah satunya Nabi pernah berkata, dalam ramai-ramai manusia yang aku paling rasa tenang, sama ada dari segi dia bersahabat denganku ataupun dia hartanya kepada aku, ialah Abu Bakar. Abu Bakar lah satu-satunya lelaki yang paling banyak masa dengan Nabi. Yang kedua, dia sanggup korban harta untuk Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar. Dan Nabi pernah berkata dalam sebuah hadis, walau muttakhizan khalilan ghayra rabbi lattakhaztu Abu Bakrin walakin ukhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah boleh mengambil seseorang menjadi khalil. Khalil kita pernah dengar kan? Khalilullah, Nabi Ibrahim. Khalil ni maksud teman rapat. Nabi kata kalaulah boleh menjadikan seseorang selain daripada Tuhanku, yakni selain daripada Allah, untuk menjadi khalil, nescaya aku dah ambil Abu Bakar tu sebagai khalil, kata Nabi. Menjadi betul-betul teman rapat. Tapi tak boleh sebenarnya, sebab khalil kita hanya Allah sahaja. Tapi Nabi beritahu, aku rapat dengan Abu Bakar dari segi ukhuwatul Islam, persaudaraan Islam. Jadi perkataan Nabi tu awal-awal depan tu, Nabi tak pernah cakap pada sahabat yang lain, tak pernah.
Umar ke, Osman ke, Ali ke. Ali jadi menantu Nabi pun Nabi tak pernah cakap macam tu. Hanya Abu Bakar je yang pernah dapat kata begitu. Kalaulah aku nak jadikan seseorang tu khalil, teman rapat, nescaya aku akan pilih Abu Bakar. Tapi Nabi tak buat begitu. Kemudian juga peristiwa ringkas, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau meninggal dunia, wafat pada waktu Maghrib dan Isyak. Selepas Maghrib dengan Isyak tu beliau wafat pada malam Selasa 8 Jamadil Awal ataupun 8 Jumadil Ula. Ini biasa sebutan ni betul, Jumadil Ula. Kita sebut Jamadil Awal, hentam je lah, jangan haji bunyi kan. Tapi sebutan betul ialah Jumadil Ula. Bulan Jamadil Awal tu meninggalnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masa tu tahun 13 Hijrah. Umur beliau 63. Jadi 63 sama dengan umur siapa? Nabi SAW. Tu semua macam sama je semua. Semalam saya dah cerita dah. Abu Bakar yang salah satunya manusia yang bukan hanya banyak dekat dengan Nabi, meninggal pun sebelah Nabi, kubur Nabi SAW. Cuma peristiwa dalam hadis ni ceritanya, selepas saja dia meninggal dunia, dia telah diusung di atas katil yang Nabi SAW tidur di atasnya. Dekat rumah Nabi ada satu katil. Tapi kita jangan bayang katil tu macam katil rumah kita kan. Jangan bayang. Tak sama langsung. Jauh langit bumi. Siapa pernah tengok replika rumah Nabi? Ada bentuk katil kat situ. Dia ada kaki 4. Lepas tu dia hanya ada lapik macam sulaman daripada ni kayu, daun tamar lah lebih kurang. Boleh tengok design dia benda tu. Bentuk tu lah katil Nabi SAW. Banding katil rumah kita macam mana? Rumah kita lagi selesa, betul tak? Katil tu telah letak Abu Bakar dan dibawa dengan atas katil tu bawa ke masjid. Daripada rumah Sayyidina Abu Bakar bawa ke masjid. Dan diletakkan jenazahnya di hadapan mimbar di dalam masjid Nabi SAW. Maknanya mimbar, letak jenazah depan ni. Siapa yang jadi imam? Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar jadi imam salat jenazah. Daripada sini saya nak jelaskan satu perkara apa dia. Walaupun yang meninggal tu bukan keluarga kita, ataupun yang meninggal tu contohlah macam satu orang ayah dia meninggal, memang sepatutnya anak yang jadi imam salat jenazah untuk jenazah ayah dia. Tetapi kalaulah di kalangan mereka tu ada orang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah, dia boleh offer pada orang tadi, Syekh tolong jadi imam untuk salat jenazah ayah saya, boleh. Dan ini ramai memang dilakukan oleh ulama-ulama kita, orang-orang soleh terdahulu, termasuk jenazah Abu Bakar. Padahal Sayyidina Abu Bakar ada je anak, menantu pun ada, Zubair bin Al-Awwam yang kahwin dengan anaknya Asma. Zubair kahwin dengan Asma, dapat cucu nama Abdullah. Abdullah lah patut jadi imam, betul tak? Abdullah ni bukan calon-calon orang juga. Siapa tak kenal Abdullah bin Zubair? Dia mati dibunuh oleh Yusuf bin Al-Hajjaj radhiyallahu anhu. Yusuf ni orang bukan, dia orang Islam, tapi perangai jahat lah. Jadi boleh je offer pada orang yang bukan keluarga kita untuk jadi imam, tak salah. Tapi ikut kesesuaian lah. Tapi kalau kita memanglah jenazah tu memang kita nak jadi imam, maka orang lain tak boleh minta. Contoh tu jenazah bapak dia, anak dia jadi imam. Jangan pula orang yang ada, engkau belakang, aku imam. Jangan saya, macam saya imam kan. Sebab tu saya akan tanya dulu keluarga, ada siapa-siapa waris yang boleh jadi imam? Anak ke? Kalau contoh wanita meninggal, suami ke? Ada tak? Siapa-siapa menantu ke? Tak ada? Barulah saya nak jadi imam. Sebab saya tak ada hak untuk jadi imam salat jenazah. Kalau tak ada, semua tak sedia, barulah saya naik. Kalau ada, silakan. Tapi kalau dia yang offer, ustaz lah, tu lain lah cerita. Tak salah saya jadi imam, jangan kata salah. Kemudian para jemaah yang saya hormati, selepas disolatkan jenazah, barulah dikebumikan sebelah kubur Nabi SAW. Itu tentang Sayyidina Abu Bakar. Hadis yang beliau riwayatkan ini cerita pasal apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu cerita, pada satu hari tu beliau duduk bersama dengan Nabi SAW dalam Gua Sur. Maka ketika mana dalam Gua Sur, Sayyidina Abu Bakar berkata, nazartu ila aqdamil musyrikin, aku dah nampak kaki orang musyrikin. Duduk dalam gua ni, nampak kaki depan pintu gua. Dan kami berada dalam gua, dan gua ini adalah Gua Sur. Dan mereka betul-betul berada di hadapan kami, kata Sayyidina Abu Bakar. Betul-betul di atas kepala kami, mana betul-betul depan mata kami. Kami nampak mereka.
Maka apa kata Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalaulah salah seorang daripada mereka melihat ke bawah kaki mereka, pasti mereka akan nampak kita. Mana kalau salah seorang tunduk je kepala, tengok apa ada kat bawah, nescaya dah nampak dah kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Ini nak cerita tawakal. Tawakal, serah diri pada Allah, yakin Allah bersama. Nabi nak ajar Sayyidina Abu Bakar. Sebab Abu Bakar dah gelisah sangat, dah takut orang depan. Yelah, jangan pelik pula kata sahabat takut ke. Sabar. Ini semua cerita masih awal Islam, belum hijrah lagi ni. On the way nak pergi hijrah. Dalam perjalanan hijrah daripada Mekah, berhenti di Gua Sur, duduk sana 3 malam. Saya ada cerita dah, Nabi bertolak daripada Mekah bukan bulan Muharram. Bukan bulan Muharram. Walaupun kita sambut awal Muharram, tahun baru hijrah pada Muharram, tapi bukan Nabi berhijrah bulan Muharram. Nabi keluar rumah bulan Safar sampai Madinah bulan Rabiul Awal. Itu saya dah beritahu banyak kali lah sebelum ni. 12 Rabiul Awal Nabi pijak Madinah. 12 Rabiul Awal Nabi pijak kota Madinah. Masa itu tak ada Madinah lagi, nama dia Yasrib. Cuma yang perjalanan mereka ni, Nabi bersama Bakar duduk dalam Gua Sur. Bila dalam Gua Sur tu, orang kafir Quraisy duduk cari mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sebab ada offer, barang siapa yang dapat menangkap Muhammad hidup atau mati, dia akan dapat 100 ekor unta. 100 zaman tu 100. Sekarang seekor pun mahal tau. Saya tak pasti sekarang harga dia berapa. Mana ada orang korban unta kan. Tempat kita tak mampu nak korban. Satu bahagian tu mungkin cecah 1000 lebih lah. Unta lagi mahal. Sikit lagi nak sama harga wais suku. Jadi harga dia sangat mahal. Dan orang Arab memang, bagi mereka unta memang satu binatang yang sangat bernilai. Sebab tu kalau nak bagi contoh, Nabi akan bagi contoh unta. Kalau nak bagi mereka faham, tengok unta. Contoh macam ayat Quran surah Al-Ghashiyah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka lihat kepada unta bagaimana diciptakan? Kenapa sebut unta, tak sebut kucing ke, ayam ke, kambing ke? Sebab unta berharga bagi orang Arab. Dan orang Arab sangat, orang kata apa, menghargai unta tu sendiri. Tak ada unta memang susah hidup bagi mereka. Dan unta ni siapa ada memang kaya. Zaman tu lah. Diibaratkan kita ni kalau ada kereta mewah lah, Mercedes ke BMW ke apa-apa kereta mahal yang kita faham hari ni, kalau ada orang kata respect lah. Begitulah unta kalau ada. Jadi ceritanya siapa dapat Muhammad hidup ke mati dapat unta. Sebab tu ramai-ramai yang pergi cari. Mereka dah sampai pun di kaki gua. Gua tu dah nampak. Tetapi apakan daya, Allah yang halang mereka nampak. Siapa yang bagi tak nampak tu siapa? Padahal kalau kita fikir, boleh je mereka tunduk kita tengok bawah, betul tak? Tapi kenapa mereka tak terfikir nak tengok bawah? Siapa yang buat mereka tak terfikir tu? Allah jawapannya. Allah yang bagi mereka tak terlintah pun nak turun kepala tengok bawah. Di hadapan gua ada sarang laba-laba. Dan adalah pokok-pokok. Sebagaimana ada riwayat beritahu, ada pokok-pokok sedikit dan ada sarang laba-laba. Oleh kerana sarang laba-laba itu jugalah menyebabkan mereka tak tengok dalam gua itu. Kerana kalau ada sarang laba-laba, mesti dah hancur dah sarang tu kalau nak masuk. Ini elok je sarang ni cantik. Ini kuasa Allah. Allah nak tunjukkan dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Cuma gua dalam bahasa Arab yang duduk dalam peristiwa ni tadi, dalam bahasa Arab disebut ghar. Ghain, alif, ra. Ghar. Ghar ni gua. Ada satu lagi perkataan gua, kahfi. Nak dengar kan? Surah kahfi, surah gua. Ashabul kahfi, orang-orang yang duduk dalam gua. Apa beza kahfi dengan ghar? Bezanya ialah ghar ialah gua yang kecil, nak masuk tak muat, sempit. Nak masuk pun kena duduk, tak muat. Antara lagi selain pada ghar sur, gua sur, ada ghar Hira. Gua Hira. Gua Hira boleh masuk seorang berdiri dan seorang duduk. Tu je maksimum penuh dah, tak boleh masuk lagi dah. Maka gua kecil dia panggil ghar. Kalau gua besar, Ashabul Kahfi masuk berapa orang? Riwayat kata 7 orang, ada kata 6 orang seekor anjing. Jadi 6 lah, semua 7. Jadi bila gua tu besar, dia panggil kahfi. Maknanya kalau dekat kita punya negara kita ada gua musang, gua apa lagi? Gua cempedak kan. Gua tu kalau besar, dia tak boleh panggil ghar, dia panggil kahfi.
kahfi musang, kahfi apa ni kat suka lah. Jadi saya nak beritahu bahasa Arab, sebut perkataan kita dah tahu, boleh faham. Oh ni gua kecil, oh ni gua besar. Tapi orang Melayu kita sebut gua, betul tak? Gua lah gua, tak kira lah gua besar, gua juga. Tak boleh nak beza. Sama macam sebelum ni saya sebut, beza antara sembelih unta dengan sembelih binatang selain daripada unta. Kalau lembu, kambing, ayam disembelih dalam bahasa Arab dia guna az-zabah, zalbaha, zabah. Tapi kalau unta tak boleh panggil zabah, dia panggil nahar. Apa makna nahar? Sebab dia bukan sembelih. Dia cocok taurih, darah mancut. Itu bukan sembelih. Sembelih macam tu kita pegang lembu, macam tu. Tu nama dia sembelih. Jadi perkataan sebut je Arab nahar, dah boleh faham. Ini bukan sembelih ni, bukan sembelih biasa. Ini Arab punya, kayanya bahasa Arab Hebat bahasa Arab. Begitu juga ghar dengan tadi, ghar dengan kahfi, ada beza banyak. Kemudian juga ulama bincang antara gua Hira dengan gua Sur, mana lagi bagus, mana lagi afdal. Itu pun ulama bincang tu. Kita kalau fikir kan, ada ke orang bincang antara gua Cempedak, gua Musang dengan gua yang lain, mana lagi hebat. Tak ada orang bincang tu. Lantaklah gua mana pun. Tapi ulama bincang sebab nak tanya mana lagi baik, lagi afdal. Maka sebagai ulama kata gua yang paling afdal lah gua Sur. Sebab disebut dalam Quran surah At-Taubah ayat 40. Idhuma fil ghar. Ni ayat Quran surah At-Taubah ayat 40, juzuk 10. Allah sebut idhuma fil ghar. Perkataan al-ghar tu merujuk pada gua Sur. Satu-satunya perkataan ghar yang disebut dalam Quran adalah gua Sur sahaja. Selain daripada gua Sur tak pernah disebut oleh Allah dalam Quran. Gua Hira ke tak ada. Maka ulama kata gua Sur paling afdal. Ada ulama kata tak, bukan gua Sur. Jawapannya gua Hira. Sebab apa? Gua Hira lah turun wahyu yang pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gua Sur mana turun wahyu? Ni ulama berdebat. Wahyu pertama turun ketika Nabi bermunajat dalam Gua Hira. Turunnya surah Al-Alaq ayat 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat. Tu wahyu pertama turun kat mana? Dalam Gua Hira. Maka ulama kata Gua Hira lagi afdal sebab turun ayat Quran. Gua Sur tak turun ayat Quran. Namun begitu, ini hanya khilaf ulama tentang mana lagi afdal. Kita tak payah pening kepala. Mana-mana sama je sisi Allah, dua-dua hebat. Dua-dua hebat sebab dua-dua telah dimasuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tempat yang ada Nabi masuk, Nabi pijak, semua tempat tu berbangga. Tempat tu semua gembira, Nabi sudah lalu ke aku. Nabi dah pijak aku. Tu bangganya. Sebab tu kita kena bangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang bukan manusia pun bangga bila ada Nabi dengan dia. Jadi masuk balik cerita tu, Sayyidina Abu Bakar memang sangat ketakutan sebab dia nampak depan mata dia orang kafir Quraisy telah berkumpul depan pintu gua. Jadi gua kat sini dia kecil. Sebab tu orang kafir fikir banyak kali nak tengok tak nak tengok. Kalau gua tu besar, mungkin mereka tengok juga. Kemudian juga nak beritahu kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak menenangkan seseorang itu perlu ada sahabat yang lain. Maknanya sebab tu bersafir ni jangan seorang-seorang. Ajak kawan. Tiba-tiba ada kawan gelisah ke, tak tenang ke, kita tolong bagi gembira dia. Abu Bakar bertolak ke Madinah bersama dengan Nabi. Yalah memanglah Nabi tu Nabi. Tapi maksud saya lah, bila kita nak pergi mana-mana travel, jalan jauh, jangan pergi seorang-seorang. Tujuannya kalau jadi apa-apa ada kawan. Kawan ni lah contohlah mungkin kena tipu nak buat macam mana. Kawan ni akan bagi tenang, sabarlah nak buat macam mana. Tak ada rezeki kita. Walaupun yang cakap tu juga dia pun kena tipu. Pentingnya ada kawan. Itu hikmahnya. Jangan kita pergi seorang. Nak mancing, jangan ajak seorang-seorang, pergi ramai-ramai. Itu contoh bukan pergi mancing Maknanya pergi berdua ataupun lebih. Supaya apa? Ada masalah, ada kawan. Itu pentingnya kawan. Dan makruh berjalan seorang diri. Kerana orang yang suka berjalan seorang diri, mereka akan dikuasai oleh syaitan. Sebagaimana kambing yang bersendirian akan diterkam oleh serigala. Jadi serigala kepada manusia adalah syaitan. Jangan suka menyendiri. Termasuklah menyendiri ini semayang seorang-seorang. Termasuk jangan semayang seorang-seorang selalu. Sekali-sekala mungkin tak sempat, tu cerita lain. Tapi jangan jadikan tabiat suka semayang seorang-seorang. Ibadat kita ni biarlah berjemaah. Supaya apa? Kita tak mudah ditipu oleh syaitan. Itu hikmah dia. Jadi hikmah yang saya sebut tadi, ada kawan, dia boleh bagi kita tenang. Sebab tu Nabi SAW beritahu pada Abu Bakar, apakah pandangan kamu wahai Abu Bakar? Dua orang yang Allah menjadi yang ketiganya. Bisnaini Allahu thalithuhuma.
Nabi tanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa kamu rasa kalau dua orang bersama yang kedua mereka ni, yang ketiga adalah Allah? Apa kamu rasa?" Maksudnya, tak ada masalah, Allah bersama kita. Allah ada. Allah mesti tolongnya. Sebenarnya perkataan ini ialah Allah rakamkan dalam Quran. Surah yang saya baca tadi, surah Taubah ayat 40. Ayatnya panjang. Ketika mana ayat tu Allah sebut, "Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika mana mereka berdua berada dalam gua Sur, lalu berkata salah seorang kepada yang seorang lagi. Yang kata tu Nabi. Nabi beritahu kepada Abu Bakar, "La tahzan innallaha ma'ana." Yang ni pun perkataan bagus kita ucap. Kita cakap kat member kita yang tadi gelisah tadi, jangan bimbang, Allah bersama kita. Tapi kalau kita nak cakap Arab pun boleh, "La tahzan innallaha ma'ana." Jangan sedih, jangan risau, Allah bersama dengan kita. Allah ada, itu maksudnya. Jadi perkataan ni boleh diucap bila ada orang sedang gelisah, sedang risau, ada masalah, pergi cakap dekat dia, "La tahzan innallaha ma'ana." Allah ada, Allah ada, Allah ada. Sebab orang yang bersama Allah, maka sudah pasti Allah akan bantu mereka. Buktinya sesudah itu, bila Nabi SAW beritahu kepada Sayyidina Abu Bakar tentang Allah ada, maka Allah fa'anzalallahu sakinatahu, Allah telah turunkan sakinah. Apa itu sakinah? Bukan nama orang Kan ada pula sakinah perempuan, Ustaz, bukan. Sakinah ketenangan. Dan ketenangan yang dimaksudkan bukan ketenangan yang mana contoh macam saya tengah kuliah, ada orang tidur. Itu bukan sakinah. Jangan pula cakap, "Oh Ustaz, dia sedang ditimpa sakinah, Ustaz, sebab dia lena di bawah mimpi." Bukan. Sakinah ialah ketenangan kepada seseorang yang dalam keadaan ketakutan dia jadi tenang. Sebagai contoh, Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Nabi, musuh depan mata, tapi depan mata tu boleh relax, tenang. Kan takut apa? Lantak ada orang, tak takut apa. Itu nama dia sakinah. Lagi hebat lagi sahabat, di atas kuda, depan musuh, boleh tidur lagi. Ni depan musuh ni, tidur kejap boleh. Itu betul sakinah. Tak takut langsung, tenang, betul-betul tenangnya. Ini baru betul namanya sakinah. Tapi sakinah tu nak datang, kita kena yakin dulu Allah tu ada. Sebab tu tajuk bab ni ialah yakin dan tawakal. Serah pada Allah. Kita serah dulu pada Allah, yakin dulu. Baru lepas tu Allah bagi tenang. Hati tenangnya. Ramai musuh depan mata pun kita takkan takutnya. Takkan takut. Sebab Allah dah bagi kita ketenangan. Itu sebab penting sangat ada yakin dan tawakal ni. Dan juga sesudah itu, wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Allah membantunya dengan tentera-tentera yang kamu tak nampak. Maksudnya Allah bantu Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar ni dengan tentera. Antaranya tentera yang Allah bantu ialah labah-labah tadi. Dan juga boleh termasuk juga malaikat-malaikat. Dan juga ada juga riwayat lain kata binatang. Antaranya dhab. Ini pun ada juga kisah ni disebut dhab. Dhab ni spesies macam biawak lah. Biawak padang pasir. Halal dimakan halal. Dia ni orang kita ni guna untuk apa? Buat ubat. Orang kita buat ubat. Ada orang meniaga minyak dhab. Daging ni boleh dimakan Cuma Nabi tak pernah makan. Nabi tak pernah makan, sahabat pernah makan. Sebab tu dia kata halal. Nabi tak makan, antara hikmahnya sebab tak selera lah. Siapa selera makan biawak, betul tak? Lalu biawak besar ada selera nak makan, tak terliur nak makan, betul tak? Mungkin sebab itulah Nabi tak makan. Tapi Nabi tak kata haram sebab ada sahabat makan. Jadi dhab ni ceritanya, dia tugasnya antaranya ialah memadam tapak kaki. Bila Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berjalan, dia yang belakang pergi padam ekor dia tu. Jadi tak nampaklah kesan jalan mereka. Ini salah satulah. Jadi nak beritahu tentera-tentera ni diturunkan oleh Allah bantu Nabi selepas datang ketenangan dalam hati. Yakin Allah tu ada, Allah bantu. Sama dengan kita. Mula-mula kena yakin dengan Allah. Tawakal, ya Allah, aku serah padamu, ya Allah. Engkau je boleh bantu aku. Lepas kita serah diri, baru Allah turun bantuan. Tapi kalau kita mula-mula pun dah gelisah dah, siapa nak tolong aku, siapa nak tolong aku, siapa mula duk cari sana, cari sini, tak ada siapa boleh tolong. Lah baru cari Allah. Macam mana Allah nak turunkan bantuan? Mula-mula dulu cari Allah dia, ya Allah, Engkau sahaja boleh bantu aku. Jangan cakap, ya Allah, tak ada siapa boleh bantu aku. Jangan cakap macam tu. Kena betulkan perkataan. Kita kena cakap, ya Allah, Engkau lah boleh bantu aku. Maka barulah Allah akan turunkan bantuan. Yakin betul, tawakal betul, insya-Allah Allah bantu. Ini juga pengalaman guru saya lah. Hebatlah amalan dia. Tapi beliau sekarang sakit lah.
ada sekali lah beliau kereta rosak tepi jalan, dia boleh bentang sejadah sembahyang sunat tau. Ini guru saya, guru yang saya belajar fiqah dengan dia. Boleh bentang sejadah sembahyang sunat. Doa, ya Allah, kereta rosak ya Allah, tolonglah aku ya Allah. Start balik hidup. Tu mungkin dah dia mungkin adalah orang kata apa, sifat-sifat wali Allah tu mungkin ada. Tapi tak katalah dia wali Allah. Cuma dah adalah pergantungan dengan Allah tu, Allah bantu. Tapi orang kita tak ada nak buat, betul tak? Ada nak bentang sejadah? Tak adanya, pergi telefon dulu siapa-siapa dulu yang patut kan. Jadi kita jaranglah nak buat begitu. Ni sebab saya tengok guru saya boleh buat, harap-haraplah saya sendiri pun boleh buat lah. Yakin kepada Allah. Kita pun sama kena belajar benda ni. Apa saja masalah, carilah Allah dulu. Allah akan hantar bantuan. Ketika kita melihat Allah hantar bantuan, baru kita yakin betul engkau ya Allah. Kau memang ada ya Allah. Hari ni kita tak rasa macam Allah tu betul-betul ada bersama kita, sebab kita tak mengadu pada dia dan Allah tak hantar bantuan. Tak nampak bantuan tu depan mata. Jadi oleh itu kita cuba belajar yakin Allah tu bersama dengan kita. Kemudian juga dalam ayat tu juga, ayat 40 tadi, Allah berfirman lagi, wa ja'ala kalimatal ladzina kafarus sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Allah menjadikan kalimah, yakni kesatuan orang kafir itu rendah. Allah akan jadikan orang kafir ini bersatu hina dan tak dipandang. Tapi kalimah Allah akan menjadi tinggi di mata manusia. Orang akan takut dengan Allah, takut dengan agama Islam. Tapi sebelum tu nak jadi orang takut, orang kafir respect dengan Islam, kita dua orang Islam tu kena betul yakin Allah tu ada. Maka insya-Allah orang bukan Islam akan percaya, oh tak boleh main-main dengan orang Islam, jangan main-main dengan Islam. Doa ada Allah. Begitulah. Jadi saya para jemaah saya sampai situ takut sebab saya ganti bukan ustaz utama untuk berkuliah malam ini. Cuma perkongsian pada malam ini lebih kepada pergantungan kita kepada Allah. Selalulah cari Allah di mana saja kita berada. Insya-Allah Allah akan bersama dengan kita bila kita perlukan dia. Ketika senang kita kena ada bersama Allah. Maksudnya zikir, basahkan lidah sebut nama Allah ketika senang. Supaya apa, bila kita susah, ada masalah, kita petik je nama Allah dalam doa, Allah dengar terus Allah bantuan. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa saya kongsi ada ilmunya dan manfaatnya kita kongsi pada para jemaah kita yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la takhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.